program Bual Bicara Santai bersama Ikon GPM Kebangsaan. Saksikan secara live pada 11 Februari 2022, Jumaat jam 3 petang. Okay, baiklah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam sesi Bual Bicara yang setiap hari Jumaat jam 3 petang diadakan, dan kita bertemu dengan saya, hos anda pada hari ini, Tajarul bin Hamali dari Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Okay, baiklah, hari ini kita akan bicarakan tentang satu topik yang kita anggap sebagai penting bagi setiap GPM yang ada di luar sana. Tapi terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat menonton kepada tuan-puan, cikgu-cikgu, GPM, pegawai-pegawai atau siapa-siapa sahaja yang bersama saya hari ini. Apa khabar anda semua? Saya harapkan semoga anda sihat sejahtera dengan cuaca kita yang cantik hari ini. Tak panas, tak hujan, renyai-renyai sahaja. Cuaca pun sejuk. Okey, kita bersama lagi pada hari ini. Jangan mengantuk dulu Kita dengar apa yang hendak disampaikan pada hari ini. Okey, sedikit kita nak flashback pada yang lepas. Yang lepas kita telah pun melaksanakan satu program bola bicara yang bertajuk Guru Cemerlang, Guru Cemerlang, GC Guru Cemerlang, Guru Perpustakaan dan Media. Okey. Hari ini kita nak bicarakan tajuk tentang Ikon GPM pula. Sesuatu yang kita kira hampir sama. Dua-dua pun merujuk kepada pengiktirafan, dan keperluannya juga hampir. Bermakna kalau anda boleh catch up GC, bermakna anda juga layak untuk mendapat Ikon GPM. Namun segalanya atas usaha anda semua. Okey, apa khabar semua penonton dari Perak terutamanya, Selangor, Sabah, Sarawak, Pahang, Terengganu, Johor, di mana-mana sahaja. Okey, hari ini kami bawakan topik yang baik untuk anda bersama dengan seorang panel yang sangat-sangat hebat. Bertuah kerana kita menerima panel ini. Okey, jadi saya perkenalkan panel kita hari ini adalah Dr. Zuridah Hanim binti Datuk Mat Ahir. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Apa khabar Encik Taja di Ipoh ya? Saya faham kebesaran daripada studio SSTP ya. Ya, kita dari sini Doktor. Cuaca pun macam saya rasa di Kedah pun sama. Cuaca mendung-mendung sahaja, sejuk-sejuk Ya, kan. Kalau rasa mengantuk tu minum kopi dulu. Ya, betul. Ya. Sebab banyak benda yang kita nak kongsi petang ni. Banyak benda, banyak perkara, banyak rahsia yang jarang-jarang kita bicarakan di luar. Ya. Dan yang paling bertuah, Doktor, adalah kami dapat doktor hari ni tahu. Kenapa pula? Yelah, banyak benda yang kita nak congkil. Jadi doktor bersedia saja hari ni apa yang kita nak congkil. Okey, sedikit maklumatlah saya nak sampaikan tentang Dr. Zuridah Hanim atau kita lebih mesra dengan kita panggil sebagai Dr. Zu. Ya, betul. Okey, Dr. Zu. Okey, Dr. Zu merupakan ikon guru perpustakaan dan media kebangsaan pada tahun 2020. Alhamdulillah. Okey, cikgu Dr. Zu ni bersekolah di SMK Sultanah Bahiyah Al-Usta. Betul ke saya sebut Al-Usta? Betul, tapi idgham ni tak cukup. Dia ada idgham tu kena dalam sikit lagi. Al-Usta Kedah. Okey. Cikgu Dr. Zuridah ni seorang yang sangat aktif, berpersatuan, sangat aktif membantu GPM dalam segala bentuk. Yang paling saya senang doktor ni, kita cakap saja nak apa, dia akan ada. Jangan order makanan je. Tapi sebab kalau sampai nanti takut basi. Ya, betul. Kalau setakat nak ilmu tentang GPM ni, Dr. Zuridah lah orang dia yang paling tepat kita rujuk bagi GPM di luar sana. Dan beliau tidak lokek untuk berkongsi. Saya dengar pun ada GPM yang direct contact dengan Dr. Zu. Dr. Zu masih melayan, tak sombong. Itu yang kelebihannya Dr. Zu ada, dan itu juga anugerah-anugerah yang Allah beri yang melayakkan Dr. Zu sebagai ikon GPM
tahun 2020, peringkat kebangsaan. Okey, dan sedikit biodata tentang Dr. Zul Okey, antara yang menarik daripada apa yang saya lihat Dr. Zul ni telah bersekolah di dua buah sekolah, betul Dr. Zul? SMK Convent dan SMK Mengajar. mengajar 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 di dua sekolah. dua sekolah. Bermakna Yes. di SMK Convent, SMK Sultanah Bahia. Ya. Okey, Dr. Zul telah terlibat dengan terlibat dengan GPM dengan PSS sejak tahun 2006, boleh saya katakan begitu? Saya mula posting pada tahun 2002 dan pada tahun itulah saya dilantik sebagai, masa tu tak ada istilah GPM, dilantik Okey. sebagai penyelaras pusat sumber. Jadi kita menerima dengan senang hati walaupun kita bermula dari kosong. Yes, itu semangat kita nak dengar doktor. Okey, izinkan saya berkongsi sedikit biodata Dr. Zul Okey, antara yang menarik kat sini, Dr. Zul menerima banyak ikon. Ada ikon akademik, ada ikon GPM kebangsaan 2019, ada top 3, okey. Kemudian guru ikon pada Negeri Kedah 2019 dan 2020. Ikon GPM kebangsaan itu yang paling tinggi pada tahun 2020 dan seterusnya ikon pembaca guru tahun 2020. Yang lain tu banyak saya nak sebutkan sini. Johan tu dah biasa kan. Okey, apa lagi? Anugerah Cemerlang JUPSS 2012. Banyaklah saya nak bacakan ni kan habis waktu kita ni. Tapi itulah sedikit gambaran tentang Dr. Zul, seorang yang sangat hebat, seorang yang bila melakukan sesuatu akan bermula daripada titik A pasti akan sampai ke Z. Dia tak akan stop di MOP. Sebab nama saya Zuridah Hanim, Zack, binti mat akhir. Saya akan bekerja sehingga ketitisan yang terakhir. Tengok tu orang yang petah bercakap, saya tanya lain, terus dia ada jawapan. Memang namanya Zack. Okey, itulah Dr. Zul, seorang yang ramah mesra. Okey, jadi selepas kita melihat biodata tadi, okey, Dr. Zul seorang yang suka menulis, antaranya seorang yang suka menulis. Okey, apa perkembangan terbaru Dr. Zul tentang penulisan ini? Boleh Dr. Zul maklumkan sedikit? Okey, terima kasih Cik Taja. Untuk makluman semua GPM, saya bercakap tentang buku khas untuk para GPM. Actually semalam saya baru saja selesai buat semakan buku aktiviti membaca pusat sumber sekolah, yang mana dalam tu ada 25 aktiviti yang ditulis oleh 25 JPM seluruh Malaysia, aktiviti yang terbaik yang dipilih dari pusat sumber masing-masing. Kita kumpulkan, kemudian kita hasilkan sebuah buku. Buku tu insya-Allah bakal akan menemui semua para GPM. Harganya RM50. Kalau tak beli memang rugi. Dan syukur Alhamdulillah kami di pasukan tim PSS Idaman yang dianggotai oleh saya, Cikgu Prasad, Cikgu Syarida, Ustaz Abah, Cikgu Jubiskut Jagung dan Juliawati telah pun siap dan sekarang dalam proses suntingan panduan aktiviti PSS norma baru. Yang tu insya-Allah akan dikeluarkan, kita mengharapkan dapat diterbitkan sebelum Pesta Buku Antarabangsa. Buku-buku lain adalah insya-Allah. Tapi itu yang terbaru khas untuk GPM. Ya, anda di luar sana dengar itu antara buku yang terbaru yang baru sahaja dihantar untuk percetakan dan tunggu pengeluarannya nanti. Pastikan dapat di pasaran, boleh kontak Dr. Zul terus ataupun mana-mana sahabat yang 5 GPM tadi. Okey, kita support sama-sama kita. Kalau bukan kita yang beli, siapa lagi? Betul Dr. Zul kan? Okey, dan sedikit lagi saya nak tahu perkembanganlah juga daripada Dr. Zul Okey, Dr. Zul berkecimpung dengan sangat cemerlang dalam pertubuhan guru Perpustakaan dan Media Malaysia. Betul Dr. Zul kan? Okey, Dr. Zul merupakan salah seorang AJK di dalamnya. Okey, boleh Dr. Zul sampaikan sedikit info perkembangan pertubuhan tersebut sekarang? Okey, untuk makluman semua, insya-Allah kebetulan Kedah akan menjadi tuan rumah
Okey, untuk Amalip Kedah iaitu satu kolokium amalan terbaik Pusat Sumber Sekolah Guru Perpustakaan dan Media Malaysia yang akan kita laksanakan pada 26 sehingga 28 bertempat di IPG Kampus Darul Aman. Syukur Alhamdulillah IPG Kampus Darul Aman menjadi rakan strategik kita dalam melaksanakan kolokium ini. Jadi kita ada 2 hari lagi Cikgu Taja sebelum ya. tempoh ditutup. Okey, jadi mungkin selepas ini saya akan mungkin kita boleh paparkan slide selepas ini di Okey. penghujung rancangan. Okey, jadi saya menyeru semua warga GPM khususnya kepada ahli PGPM. Sebab apa? Sebab ahli PGPM yuran yang dikenakan sangat-sangat murah berbanding dengan yang bukan ahli PGPM. Sebab kita nak jaga ahli, keistimewaannya, jadi kita dapat berjumpa dengan rakan-rakan seluruh Malaysia dan yang penting kita dapat melihat perkongsian apakah amalan terbaik pusat sumber yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita seluruh Malaysia. Okey, baiklah. Itu serba sedikit tentang pertubuhan. Siapa yang belum menyertai pertubuhan, silakan. Banyak manfaatnya, pelbagai acara yang ada, kita boleh grab ya. Betul. Okey. Yuran sebulan RM1 saja Cik Taja. Yuran sebulan RM1. Setahun RM12 kita dapat banyak kemudahan, antaranya kita baru selesai buat 2 kursus file A dan B secara percuma khas untuk ahli. Okey. Jadi kami bagi pihak pengurusan di negeri menggalakkan juga anda-anda semua guru GPM di luar terlibatlah dengan persatuan pertubuhan terutamanya atau mana-mana persatuan sekurang-kurangnya untuk meningkatkan kejayaan kita dalam guru perpustakaan dan media ini. Okey. Jadi Dr. Zul, selesai untuk tu nanti saya minta Dr. Zul mungkin dah boleh sampaikan sedikit info tentang tu untuk kita highlightkan di dalam ni waktu akhir nanti. Ya, betul. Kita akan bincangkan di akhir rancangan, kita ada poster khas untuk dipaparkan, insyaAllah. Okey, boleh hantar kepada teknikal kami lah. Saya rasa Cikgu Man pun ada tentang itu kot. Okey, baiklah. Kita sampai kepada waktu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua GPM yang sedang menonton ini daripada serata negara. Okey. Dan kita buka juga talian sekiranya anda ingin bertanya terus kepada Cikgu, pada Dr. Zul, apa-apa soalan, mungkin kalau kita kata di luar kotak boleh Dr. Yang mampu saya jawab, insya-Allah mampu saya jawab. Jangan minta derma untuk bangunkan pusat sumber sebab saya memang tak mampu. Okey, baiklah. Talian kita, talian hotline kita adalah 019 9911 549. 019 9911 594. Saya silap tengok 49594. Okey, ada di paparan. Nanti cikgu-cikgu GPM bolehlah call bila-bila waktu dan kami insya-Allah kami akan cuba melayan dan menjawab apa sahaja pertanyaan anda semua. Okey, baiklah Dr. Zul. Kita akan mulakan dengan perkara yang pertama lah berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu Icon GPM. Jadi banyak yang nak tahu di luar sana, okey, ada yang berani nak menyertai, ada yang ragu-ragu, ada yang rasa takut aku mampu ke? Tetapi kita nak tahu sebenarnya apakah yang terkandung dalam Icon GPM. Sebab Icon GPM ni dipertandingkan dalam banyak peringkat. Daripada peringkat terendah, daripada peringkat daerah, daripada peringkat negeri sampai ke peringkat kebangsaan. Okey, bermakna ada 3 step di situ. Untuk anda sampai ke sana. Apa salahnya jika anda mencuba sekurang-kurangnya mencuba untuk memajukan diri. Betul Doktor ya? Betul. Okey. Jadi saya nak bertanyalah sedikit kepada Doktor Okey, tentang definisi Icon GPM itu sebenarnya. Okey, ramai nak tahu. Silakan Doktor. Baik, untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh Cik Taja, sudi untuk kita paparkan sedikit sebab bagi saya, ini adalah pandangan peribadi saya. Istilah IKON merupakan ada akronimnya yang tersendiri. Mungkin teknikal boleh paparkan. Okey, kita ada slide untuk dipaparkan ya. Okey. Baik. Berdasarkan carian saya mendapati bahawa Icon ini adalah suri teladan yang dikagumi, menjadi objek perhatian yang besar. Tetapi definisi saya sendiri sebagai Icon, okey, kita melihat perkataan IKON itu sendiri. I itu merupakan insan.
seorang ikon merupakan insan biasa, nothing special, tetapi dia adalah orang yang sanggup bekerja secara luar biasa. Itu sebab dia agak berbeza langkahnya, agak berbeza pemikirannya, agak berbeza kita kata cara bekerja dan sebagainya. Dan yang penting seorang ikon adalah insan yang berfikir di luar kotak. Dia mungkin Ya, dapat melihat kita kata futuristic thinking, dapat melihat lebih jauh, dan biasanya ikon ni adalah seorang yang suka buat lain daripada orang lain. okey. Dare to be different. Dan ikon ni mesti seorang yang degil dan berani. Sebab dia berbeza daripada orang lain. Kalau dia follow the same path, dia tak mungkin jadi ikon. Okay, dan dia mencuba sebab dia nak tahu apakah potensi yang ada pada dirinya. Dan seperti mana yang saya sebutkan, dia adalah orang yang seorang yang perancang. Maksud saya di sini dia rancang untuk masa depan dia, dan dia memikirkan apa lagi yang dia boleh buat. Itu sebab untuk K, ikon ni manusia yang suka berkongsi. Dia akan fikirkan apa yang dia boleh buat sumbangan hari ini. Hari ini aku nak buat apa? Hari ini aku nak buat apa? Ya, betul. Okay. Dan dia suka, kebahagiaannya ialah dia suka menyumbang dan suka memberi manfaat, dan dia nak membawa orang lain bersama dalam dia untuk mencapai sesuatu. Itu sebab dalam sesuatu komuniti atau kumpulan, orang yang bergelar ikon itu, dia memang suka bawa orang keluar dari zon selesa. Itu sebab kalau Okey. kumpulan itu kita kata tak mau buat kerja beyond the boundaries, dia takkan suka ikon ada dalam grup dia. Sebab ikon ni adalah seorang yang cuba keluar dari kebiasaan. Dan insan bernama ikon ni merupakan insan yang suka berkongsi untuk organisasi dan untuk negara. Sebab dia kalau boleh, dia nak share untuk bagi benefit. Sama ada dia mungkin boleh jadi ikon kepada organisasi dalam konteks keluarga. Kalau seorang bapa nak jadi ikon untuk keluarga dia, seorang ibu nak jadi ikon untuk anak-anaknya, dan dalam konteks kita JPM, kita nak buat nak jadi ikon untuk pusat sumber kita. Kita tak perlu fikir Ya. yang besar, kita perlu fikir dalam kotak kita dulu. Okay, kita pastikan kotak kita, rumah kita tu sukses dahulu, kita menjadi kita kata idaman, contoh kepada pengampu pusat sumber dan sebagainya. Kemudian kita menjadi contoh kepada guru di sekolah, dan kemudian barulah kita mula berkembang di peringkat daerah, negeri dan pertubuhan. Dan yang paling penting, apabila kita dah capai tahap yang tertinggi, of course, kita sebagai cikgu, kita nak buat apa sekalipun, yang penting kita nak buat untuk anak murid kita. Ya, Sebab betul. seorang ikon sepatutnya bukan mengharapkan ganjaran kebendaan, tetapi ingin melihat impact. Kalau untuk ikon guru, apa yang anak murid aku dapat. Okey, satu kepuasan kepada seorang guru, apa anak murid itu dapat, supaya dia dapat bersama-sama dengan untuk mencapai pelan atau dasar negara seperti mana yang tercatat dalam falsafah pendidikan negara. Itu istilah ikon mengikut definisi Cikgu Zuridah, Cikgu Taja. Ya. Okey. Jadi kalau kita boleh buat kesimpulan lah kat sini, Doktor. Kalau kita tengok pada garis ikon Yes. tu, kalau garisnya bermula daripada insan, bermakna GPM sendiri dikongsikan dengan GPM lain untuk kemajuan organisasi dan juga kemajuan negara, terutamanya murid-murid kita. Itu Ya, betul. kan, kita nampak simple. Ya. Nampak simple. Garis tu sikit saja, tapi sasarannya nak capai perlukan usaha yang pelbagai. Dan sebab tu Dr. Zul sebut tadi, ikon ni berbeza. Berbeza, orang yang different, orang yang sanggup ke depan, sanggup buat apa saja. Dan sebab itulah bila kita sebut ikon ada berapa satu-satu waktu tu ikon cuma ada satu je. Takkan ada dua. Itulah ikon. Jadi kita ucap tahniah sekali lagi kepada Dr. Zul kerana dipilih sebagai ikon pada tahun 2020. Untuk makluman, pada tahun 2021 kita belum menerima apa-apa keputusan lagi kan tentang ikon. Okey. Ya. Jadi seterusnya Dr. Zul. Okey. Apabila telah ke arah ikon ini, okey, mengapa agaknya lah wujudnya ikon ini di pelbagai peringkat, kita nak tahu jugalah, bukan saja-saja ikon ni, tapi apa sebab kewujudan ikon ini? Okey, Cikgu Taja, masa saya mula-mula jadi GPM tahun 2002, ramai orang berkata kenapa sanggup menjadi guru, masa tu guru PSS. Sebab guru PSS kerjayanya hanya berada di PSS, kemudian tenggelam di celah-celah almari. Tiada siapa yang dapat mengenali kita. Seram pula. Okay. Dan sebenarnya saya sendiri buat kita kata semayang istikharah sebenarnya, sama ada untuk menjadi GC GPM
ataupun menjadi GC mata pelajaran, kerana sebelum ni saya mengajar perakaunan. Tapi memang alhamdulillah saya buat pertimbangan yang betul untuk kekal bersama pusat sumber kerana itu adalah passion saya. Okey. Jadi kenapa saya ceritakan perkara ini? Okey, mungkin kita boleh paparkan slide. Kerana apabila ada pengiktirafan ini, sebenarnya ia menjadi satu driven ataupun satu penyuntik semangat kepada JPM bahawa kerjaya JPM ini bukan kerjaya yang nothing. Yang dulu orang kata, Zu, kenapa nak duduk di PSS? PSS saya dulu lah tingkat 4. Kemudian memang tak ada penghuni yang naik ke atas. Kemudian kalau kata saya kata mati celah rak pun tak ada siapa yang tahu. Okey, seolah-olah pembangunan PSS itu tiada masa depan. Tetapi apabila diwujudnya pengiktirafan ini seperti mana Guru Cemerlang, okey, sebenarnya dia dah merupakan satu suntikan motivasi bahawa kerjaya JPM ini bukanlah kerjaya yang kita kata yang tak nampak, yang masih kabur, yang masih kelabu. Dia ada hala tuju tetapi perlu kesabaran. Sebab saya jadi JPM 20 tahun. Okey, di dua buah sekolah. Sekolah pertama di SMK Convent dan sekolah kedua di SMK Sultanah Bahaya, dan syukur alhamdulillah, mungkin teknikal boleh paparkan slide yang pertama sebab ada kaitan. Untuk saya bagi semangat kepada JPM bahawa jangan bersedih. Slide yang pertama. Slide berikutnya. Slide yang S1 tu, yang ni. Saya nak tunjukkan, saya minta pada Allah SWT, saya bukan nak riak atau takabur, tapi saya nak bagi semangat kepada kawan-kawan di luar sana, jangan sedih jadi JPM. Sebab mungkin Allah telah tetapkan rezeki kita ada di situ. Jadi ini adalah pengalaman saya sebagai JPM yang mula saya dapat kerjaya JPM tu pada tahun pertama saya posting, saya bergerak kita step by step dengan dibekalkan oleh pasukan kerja yang sama setaraf dengan saya, iaitu kami semua tak tahu apa. Kami semua tak tahu apa. Kami bermula daripada kosong tetapi kami bergerak satu kumpulan sehingga mendapat pelbagai kejayaan di konvent, dapat Johan PSS Cemerlang Kebangsaan pada tahun tersebut, dan alhamdulillah sebelum saya meninggalkan sekolah tersebut ada 13 anugerah di peringkat negeri dan kebangsaan, dan syukur alhamdulillah apabila ditukarkan ke Sekolah Menengah Sultanah Bahaya atas keperluan perkhidmatan, alhamdulillah atas kerjasama pasukan yang mantap, pelbagai kejayaan telah diperoleh dan kita sama-sama dapat membuat transformasi, membantu sekolah menggondol kejayaan. Jadi orang dah mula nampak bahawa kerjaya JPM dan pembangunan pusat sumber ni dia boleh beri impak yang sangat besar sebenarnya kepada sekolah. Jadi apabila ada kita kata pengiktirafan di peringkat ikon ini, sekurang-kurangnya dia boleh buka mata. Sebenarnya apa tugas seorang JPM? Okey, mungkin teknikal boleh paparkan slide yang ketiga. Okey, selepas tu. Baik, di sini. Di mana JPM itu dilihat sebagai satu role model, kerana kalau tidak ada pengiktirafan begini, orang tak tahu apa sebenarnya bidang tugas JPM. Sedangkan dalam perkelilingan Iktisas bilangan 325 kita ada 19 bidang tugas JPM. Dan pengiktirafan ini dapat membantu dari segi pembangunan profesional, iaitu orang nampak apa kerja buat JPM. Dan JPM ini akan menjadi satu role model, dan apabila ada ikon, saya tidak bercakap dalam kasut saya juga bercakap dengan kasut sahabat-sahabat yang menjadi ikon di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan, tentu akan diajaklah invite dalam proses buat perancangan, perbincangan, aktiviti. Jadi kita dapat masukkan kita punya, kita kata, perjuangan kita dalam memartabatkan pusat sumber dan buku dalam perancangan di peringkat daerah, negeri, dan sebenarnya pengiktirafan sebagai ikon ini merupakan satu laluan kerjaya dalam permohonan Guru Cemerlang dan sebenarnya merupakan satu bonus untuk kenaikan pangkat. Bila dapat ikon ni senang je lah. Memang maksud laluan yang bukan fast track tapi memudahkan lah sebab kita berbeza berbanding dengan yang lain. Dan ikon merupakan duta PSS dan gerakan membaca. Sebab dia merupakan satu penghubung antara sekolah dengan JPN, sekolah dengan institusi seperti perpustakaan negara, perpustakaan negeri. Jadi orang nampak sebenarnya apa itu guru perpustakaan media. Dan satu yang saya nak kongsi juga Cikgu Taja, melalui PGPM kita ada satu projek terbaru di mana kita
kita akan berkolaboratif dengan Pentan Writers Right, di mana kita akan hasilkan buku pengalaman kisah-kisah GPM secara antologi mengikut negeri, supaya kita bukan simpan seorang je kisah kita, tetapi kita akan bersama-sama satu tim seluruh Malaysia akan hasilkan buku kompilasi, Kedah satu buku, Perak satu buku, insya-Allah, Perlis satu buku, supaya kita ceritakan kepada orang luar bahawa ini adalah hasil kerja JPM, supaya orang nampak siapa JPM yang sebenarnya. Jadi itu adalah manfaat daripada konteks GPM sendiri. Yang saya highlight biru tu adalah apa yang ikon boleh memberi manfaat kepada orang lain, di mana mereka boleh sharing the best practices. Dia mesti kongsi, dia tak boleh simpan. Okey, supaya berkongsi untuk melahirkan lebih ramai lagi GPM-GPM yang dapat bertindak sebagai hero di peringkat sekolah, daerah, kemudian mungkin mereka dapat bersatu untuk hasilkan bahan dari segi modul, penulisan, dan yang paling penting seorang ikon mesti mentoring and coaching untuk melahirkan lebih ramai hero-hero GPM, heroin dan hero-hero dan melatih GPM baru. Jadi kalaulah GPM memang saya kan dapat call kata Dr. Zul, saya guru baru tak tahu nak mula daripada mana. Saya kata jangan takut sebab saya juga bermula daripada kosong dan itu mengambil masa hampir 19-20 tahun. Jadi langkah pertama, langkah yang jauh itu semuanya bermula daripada langkah yang pertama. Okey, jadi kita mesti bermula dari awal, langkah satu demi satu, dan pesanan saya jangan lihat tangga itu sampai atas, lihat dulu tangga yang ke depan kita nak langkah apa. Jadi jadikan satu hari kita itu adalah hari yang terbaik untuk kita plan buat yang terbaik. Jadi kita akan dapat hari Ahad hari terbaik, Isnin hari terbaik, Selasa hari terbaik, dan insya-Allah akan lebih ramai hero-heroin GPM yang akan kita lahirkan seluruh Malaysia nanti. Ya, itu semangat daripada doktor kan. Saya dengar bersemangat ni. Rasa macam nak jadi GPM pula lah. Okey. Jadi doktor, itulah antara manfaat dan mengapa kewujudan ikon GPM ni. Okey. Kita nak melihat apabila GPM itu telah berusaha untuk dirinya sendiri, dia membantu orang lain, dia mengeluarkan output, output seterusnya outcome. Output tu bermaksud apa yang dikeluarkan daripada diri sendiri, dan bila dah terhasilnya output akan muncul pula outcome daripada orang yang kita bimbing tadi, mentoring and coaching. Okay, kita nak itu, bukannya gah untuk diri sendiri, gah untuk bersama-sama. Kebersamaan itu penting dalam PSS ni. Okey, satu soalan saya nak tanya kepada Cikgu Zul lah. Ada satu tadi keluar depan paparan. Okey, bermakna dia kata berkongsi dengan orang lain, kemudian melibatkan orang lain juga. Okey. Jadi Dr. Zul sebut tadi, okey, bekerja bersama-sama walaupun dalam satu sekolah. Tetapi dalam satu sekolah tu cuma ada satu GPM saja. Okey. Nak bekerja dengan guru-guru lain. Isunya sekarang Dr. Zul, bagaimana untuk kita menarik guru-guru lain tu untuk bersama-sama dengan kita dalam PSS? Mungkin ada tips daripada Dr. Zul sedikit. Silakan. Okey, itu soalan yang paling banyak sekali orang tanya. Okey, sebenarnya apabila kita nak mengajar orang lain bekerja dengan kita, nak mengajar orang lain memberi sumbangan lah, kita kata perkataan sumbangan, memberi kepada PSS, kita kena tanya diri kita sejauh mana kita memberi sumbangan kepada sekolah. Kalau kita sendiri bersikap negatif, okey, di-invite dalam AJK A, B, C, tak boleh lah, saya banyak kerja, okey, saya ada PSS saya, macam mana kita nak ajak orang lain bekerja dengan kita? Itu tips yang pertama. Jadi, untuk mengajar orang lain bekerja, kita kena bekerja bersama orang lain juga dalam AJK lain. Itu tips yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini agak isu lah sebenarnya, saya faham. Ada setengah GPM, dia memang nak jadual waktu dia 6 sampai 8 tu. Memang nak betul-betul ikut perkeliling. Saya minta maaf untuk menjawab persoalan tu sebab pengalaman saya sendiri, saya memang suka mengajar. Dan jadual waktu saya antara 18 hingga 24 cikgu tajam. Sebab saya akan ramai anak-anak yang bersama saya, yang saya kenali, yang rapat dengan saya. Apabila masuk kelas kita mengajar, kemudian anak-anak ini akan bersama dengan kita, kemudian jadi pengawas PSS bersama dengan kita, kita terlibat dengan aktiviti panitia dan sebagainya, jadi kita ramai kawan.
Jadi Yeah. apabila kita ramai kawan, kita ramai kita kata ramai untuk orang berkolaborate dengan kita sebenarnya. Pada peringkat awal kita mesti berkorban sedikit lah kita kata. Sebab kita nak orang bekerja dengan kita tapi kita pun tidak mahu bersama dengan orang. Macam mana orang nak masuk dengan Mhm. kita? Okay. Yeah. Kemudian bila kita buat yang terbaik, contohnya kita keluarkan duit sikit lah. Memang selalu bagi hadiah, bagi makan bersama dan sebagainya. Kita kata itu pengikat kasih sayang. Okey, jadi kita Mhm. sendiri kena korbankan sesuatu, mungkin pada peringkat awal korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan sedikit kewangan, kita pergi mana-mana bawa balik buatangan dan sebagainya. Jadi dengan sendirinya mereka merasakan bahawa pusat sumber itu bukan milik kita, milik bersama. Jadi pada tahun pertama mungkin kita ada 2 orang kawan Cikgu Tajah. Okey, tahun depan Yeah. kita buat program, kita akan tambah 5 orang dan sebagainya. Akhirnya kita akan jadi satu keluarga yang sangat mantap. Sehingga Mhm. mungkin pengawal keselamatan pun AJKPSS. Di sekolah saya pengawal keselamatan AJKPSS, technician AJKPSS. Ya, betul. Kemudian Bukan. kemudian kontraktor pun, solar kontraktor pun AJKPSS, makcik kantin, tukang sapu. Sebab kita ada satu keluarga yang kuat. Sebab mereka akan bersama-sama, cikgu, kemudian PSS ni lama lah tak mop cikgu. Kadang-kadang kita pun tak ada sempat tengok. Jadi diorang mop dan Mhm. sebagainya. Sebab mereka merasakan bahawa PSS itu hak bersama. Dengan Yeah. mereka kita libatkan, buat program libatkan mereka. Okey, kalau buat pertandingan jangan libatkan cikgu saja, murid saja, libatkan cikgu. Cikgu bagi hadiah ke mereka sebenarnya dah seronok. Mhm. Ya, Kan betul. cikgu dia dapat hadiah minyak masak pun dah seronok misalnya. Sebab keseronokan, bina keseronokan dulu. Tak perlu kita kata terlalu high expectation. Yang penting tahun pertama adalah bina sumber manusia tu dulu. Mhm. Jadi itu antara tip. Kalau cerita bab ni kena memang berguru talaki lah. Berdepan banyak lagi tips sebenarnya. Tapi Yeah. yang penting GPM jangan kedekut. Okey, dekatkan murah senyuman dan yang paling Mhm. penting berdoa. Dalam doa kita mesti ada doa supaya Allah mudahkan kerja kita. Supaya Allah Mhm. datangkan orang-orang yang nak bantu kita. Itu kita usaha macam mana pun kalau Allah tak berkenan, tak berkenan. Okey, Mhm. jadi sentiasa Ya. berdoa. Ada kita susah, nanti adalah orang yang akan membantu insya-Allah. Ya, itulah konsep yang patut kita pegang, Dr. Zul, kan. Ibarat Ya, macam ni lah. betul. Analoginya, kita berjiran, Betul. kita bagi jiran makanan, jiran akan Betul. balas balik kita makanan. Betul. Dia takkan jadi sebelah pihak, kan. Okey. Betul. Begitulah. Jangan sombong, jangan apa. Kita Betul. memerlukan manusia. Manusia Iya, perlukan kita juga. betul. Okey. Iya, Jadi betul. Dr. Zul, apa Ya. saya nak tanya tadi? Dah terlupa dah pula. Tak apa. Tu tanya lepas ini. Okey. Sedikit iklan lah, Dr. Zul, sedikit Okey. iklan. Okey. Bagi anda yang nak bertanya soalan, silakan. Nombor yang saya sebutkan tadi 01999115594. Okey, itu hotline kita. Okey, anda juga boleh bertanya dalam chat. Okey, dan dalam chat ini juga, okey, seperti sedia maklum, SSTP JPM Perak akan bersiaran setiap hari Jumaat. Konten-konten yang menarik berkaitan dengan kerja buat kita lah. Okay. Jadi mungkin ada antara anda di luar sana yang terfikir, apa yang saya nak tahu? Sebelum ni saya tak dapat. Okay. Sila beri cadangan dalam chat dan kita akan pick, insyaAllah kita akan bersiaran untuk tajuk yang dicadangkan oleh tuan-puan itu sendiri. Okay. Kita berbalik kepada Dr. Zul tadi. Baru saya ingat tentang hadiah kepada guru-guru. Masa saya kat sekolah dulu, Dr. Zul, sedikit perkongsian lah. Kami sediakan kupon untuk pemenang. Kupon makan di kantin. Nilai tak banyak pun. RM3, RM5. Jadi cikgu boleh tebus makanan tersebut di kantin sekolah. Okey apa? Kan? Selain daripada sijil. Saya urus sendiri pernah senang. buat. Saya sendiri pernah buat. Ini tips ya. Okey, mungkin saya akan bagi beberapa tips. Jadi GPM jangan lupa salin. Antaranya ialah kita pun nak bersedekah. GPM kira merupakan seorang guru yang kita kata ladang sedekahnya sangat luas. Kita beli roti, Gardenia ke ban dan sebagainya. Hari ini siapa yang pinjam buku di PSS akan dapat ban. Tak payah iklan.
Jadi kita buat senyap-senyap sampai kita bagi. Nanti budak itu akan berlari ke kelas. Woi, hari ni aku dapat ban. Mula-mula dia orang datang ke PSS hanya untuk makan ban tu saja. Tetapi kita masuk secara halus untuk mengajak orang ke PSS. Jadi untuk GPM baru, tahun pertama ialah tak payah fokus jauh-jauh. Fokus macam mana nak mengajak orang datang ke PSS dulu. Apabila orang datang ke PSS, barulah dia kenal sudut A, sudut B, sudut C. Yang penting bagi orang selesa di PSS kita dulu. Jadi kadang-kadang kita kata orang tak masuk tadi aktiviti saya tak, sebab kita tak mengajak orang masuk ke PSS kita dulu. Itu doktor yang kita sebut kan. Sumbangan yang sedikit memberi impak yang besar. Itulah dia. Okay, kita dah dapat congkir satu rahsia daripada Dr. Zul. Lepas ni kita akan congkir lebih banyak lagi. Okay, saya nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay, ini agak penting bagi mereka yang tertarik, teruja, berminat untuk menyertai Icon GPM. Kita bukan apa, kita kadang-kadang saja nak test market. Power tak aku ni? Hebat tak saya ni? Okay, beginilah cara kita nak test market. Okay, jadi apakah kriteria bagi seorang Icon GPM nak jadi seperti Dr. Zul lah katakan? Okay, apa Dr. Baik, untuk menjadi seorang Icon, bagi saya jadilah seorang Icon yang pertama di hati anak-anak murid kita. Ya, kita tarik warga sekolah dulu, kita tarik anak-anak kita dulu supaya mereka akan menjadikan kita idola. Sebab kita sekarang GPM ni dia kan, sorry Cik Tajah, dia takut orang luar datang ke PSS, dia nak puaskan hati orang luar. Tapi who is actually our customer? Our customer is our student. Our customer adalah cikgu-cikgu. Jadi mungkin teknikal boleh paparkan slide. Jadi untuk menjadi seorang Icon, yang penting sekali adalah mesti meletakkan slide seterusnya. Mesti meletakkan niat itu untuk mencari pahala dan keberkatan dalam rezeki, bukan bekerja untuk dipuji. Saya ulang. Mencari pahala dan keberkatan dalam rezeki, bukan bekerja untuk dipuji. Macam sesuai pula tazkirah hari Jumaat. Ada gaya tu dah ada, tak apa, teruskan lagi. Okey, jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah kadang-kadang kita buat sesuatu untuk mengharapkan peiktirafan. Apabila kita mengharapkan peiktirafan manusia ni kita akan down. Bila kita down, motivasi kita akan jatuh. Jadi kalau kita niat bekerja secara ikhlas, kita buat untuk anak didik kita, kita buat untuk kepuasan bekerja, kita buat untuk kawan-kawan kita, kita akan ada keseronokan bekerja. Bila kita seronok bekerja, kita nak buat lebih baik dan lebih baik. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah seorang Icon merupakan perlu ada sikap sebagai seorang perancang, mampu membuat perancangan dan pemikir. Sebelum diminta oleh PK, diminta oleh pentadbir kita dah buat fokus kat mana kita nak letak PSS kita 5 tahun. Kita dah ada satu gambaran bagaimana PSS kita nak jadi 5 tahun akan datang. Jadi antara buku yang mungkin GPM boleh baca, Panduan PSS Idaman yang saya tulis bersama tim PSS Idaman. Dia ada step by step macam mana nak membangunkan PSS Idaman. Kemudian setiap hari cikgu-cikgu kita ada diary, buat to-do list. Fokus pada hari itu saja. Jadikan hari itu adalah hari yang terbaik. Letak deadline. Okay, bila kita buat hari Ahad, hari yang terbaik, kerja kita siap. Hari Isnin kerja siap. Jadi dengan sendiri kerja kita akan siap, tidak tertangguh. Tak perlu kita ambitious buat banyak sangat benda. Ini tak siap, ini tak siap, tak siap. Sebab yang penting buat to-do list mesti ada deadline. Dan juga kita refleks balik sebelum tidur ke, sebelum balik ke rumah, sebelum tukar profession. Kalau perempuan ni sebab dia balik rumah dia jadi topi lain lah kan. jadi kita refleks balik esok nak buat apa. Okay, kerja buat kita ni sampai dekat mana, esok mana nak sambung. Jadi kita dah menjadikan hari kita itu hari yang terbaik dan insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Esok kita sambung yang lebih baik. Jadi kita ada 360 hari untuk membuat transformasi yang sangat baik. Dan kriteria yang ketiga ialah kita mesti ada azam supaya, saya letak tagline kat situ, powerful librarians make powerful learners. Maksudnya kita menjadi seorang guru yang baik, kita dapat melahirkan murid-murid kita yang baik.
Sebab kita Ya. buat yang terbaik. Jadi dekat sini kita nak jadi guru nilam yang baik, kita nak jadi rakan instructional dengan kawan-kawan kita yang terbaik, nak bantu, kita nak jadi pemimpin kecil sekolah. Sebab cikgu-cikgu yang jadi GPM ni bersyukur. Perlu bersyukur kerana selain daripada kaunselor, anda lah orang yang boleh melakukan aktiviti di sekolah. Diberi ruang untuk membuat perubahan. Kita ada banyak bilik. Orang lain tak ada banyak bilik macam kita tau. Kita sampai ada berbilik-bilik. Betul. Betul. Kaya dengan bilik. Dah lah kaya dengan bilik, kaya dengan laluan, kaya dengan taman-taman dan sebagainya. Kemudian kita ada sumber manusia, gerabak di belakang tu. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul merancang, kita jadi teknologi facilitator, mungkin slide tu nanti boleh dikongsi kalau ada ruang. Okay, pengurus program dan sebagainya, kita ada banyak peluang. Jadi seorang ikon ini perlu melaksanakan 6 perkara itu, kita kata 6 bidang tugas itu dengan terbaik setiap hari. Contohnya saya kata satu hari adalah hari yang terbaik, jangan tangguh kerja. Yang keempat, seorang ikon itu mesti bekerja berpasukan. Jangan kerja seorang-seorang, itu sebab kita stres. Ya, betul. Sebab kita bekerja seorangan, kita tak mampu. Kita ni seorang manusia. Jadi mungkin kan kita suka tanam pokok, bagilah dia jaga kita kata taman sains. Ya. Dan habis semua pasu-pasu tu dicatnya. Kalau kawan kita yang suka melukis di mural, bagilah dia melukis di dinding dan sebagainya. Sebab saya ada kawan, kita kata ada seorang guru yang memang suka melukis mural. Kadang-kadang sampai malam pun datang sekolah hanya untuk menyiapkan mural tu. Kita meletakkan orang itu mengikut kekuatan dan potensi. Okay, setelah berbincang dengan pentadbir, dia akan buat the best. Ya. Jangan pula kita masukkan, kata contoh lah, minta maaf cikgu tanya, kita masukkan dalam tim kita ada cikgu lelaki. Kita tahu cikgu lelaki tak suka buat file. Betul tak? Cikgu lelaki tak suka buat dokumentasi. Kenapa dipaksa cikgu? Kenapa kita bagi cikgu tu jaga file yang banyak-banyak tu? Stres lah cikgu tu. Jadi mungkin cikgu lelaki suka buat kerja penggaraan, pertukangan. Kita bagi orang mengikut potensi dan kita agihkan tugas. Jadi ikon juga bukan saja bertindak sebagai seorang guru tetapi bertindak sebagai seorang pengurus dan pemimpin kepada kawan-kawan dia. Dan ikon juga perlu mewujudkan rasa keseronokan bekerja. Enjoy, tak stres. Walaupun kerja banyak, senyum saja. Sebab bila kita menghantar, bila kita membebel, kawan dia tak buat kerja dan sebagainya, kan penat. Bila penat daripada pukul 8, dia akan penat sampai pukul 8 malam. Sebab kita menyedut aura-aura negatif. Okay? Ya, jadi itu sebab GPM, jangan terjebak dengan gosip dan drama. Biarlah gosip itu berlalu dan biarlah orang lain yang uruskan. Sebab tenaga kita tu simpan. Sebab banyak perkara kita nak uruskan dengan perkara-perkara yang positif. Dan yang paling penting untuk menjadi seorang ikon, hormatilah pentadbir sekolah dan sentiasa merendah diri. Biarlah ini saya nak pesan sangat-sangat sebab ramai yang hubungi saya, maklum saya dah bergaduh dengan GB, nak tukar sekolah dan sebagainya. Sentiasa anggap pentadbir itu adalah durian. Sebagai raja, kita adalah mentimun. Walaupun seorang ikon atau GPM itu, dia ada grade yang lebih tinggi. Selalu mungkin berlaku di sekolah atau grade yang hampir sama. Mungkin di sekolah rendah misalnya perkara ini berlaku kan. Masuk dengan kita kata grade yang DG41 tu. Ataupun dia ada kelulusan yang lebih tinggi daripada guru besarnya misalnya. Tetapi kena ingat, itu adalah pentadbir kita. Okay, kita hormat mak kita walaupun mak kita tak ada PhD. Ya, betul. Macam mana kita hormat pentadbir sekolah kita, macam itulah mak kita, ayah kita, macam tu kita hormat pentadbir. Jadi apa yang kerja kita buat, kita hormat pentadbir, fokus kepada murid dan kalau kita berjaya cikgu-cikgu bukan bermakna kita hebat. Saya ulang, kalau kita berjaya bukan bermakna kita hebat. Kita hebat sebab bantuan orang lain. Dan kita hebat sebab doa orang lain. Betul. Itu kita kena ingat. Jadi apa yang kita buat tu, kita jangan mendabik dada lah. Kita kena rendah diri sebab tanpa kawan-kawan, tanpa pasukan, kita tak boleh pergi jauh. Siapalah kita. Kalau dia bagi kita buat, semua buatlah Dr. Zhu. Saya pun lain malam kalau macam tu. Jadi itu kriteria-kriteria yang perlu ada untuk menjadi seorang ikon untuk pergi lebih jauh. Sentiasa merendah diri, itu key point dia. Okey. Jadi apa yang Dr. Zhu sebutkan tadi
kriteria yang disebut tadi bukan boleh dibuat-buat. Bukan kerana tahun depan saya nak jadi ikon, so saya nak buat apa yang Cikgu Dr. Zul cakap. Betul, tak boleh dibuat-buat. Anda kena datang dengan keikhlasan hati. Betul. Ingat sasaran kita adalah kemenjadian murid. Kita nak bantu sekolah, bantu organisasi dan bantu guru besar, pengetua. Kita perlukan mereka. Apa salahnya? Walaupun kita mampu buat sendiri, pada saya Cikgu Dr. Zul, kita mampu buat sendiri. Tapi apa salahnya kita berlakon sikit lah. Berlakon, pergi jumpa dengan pengetua atau guru besar, kata kita nak buat ini, boleh tak bantu? Walaupun kita mampu. Tapi kita nak bekerja dengan orang lain. Mulakan dengan seperti itu. Okey. Betul. Ya, saya. Daripada sini saya tengok kalau ikutkan kerja yang Dr. Zul buat ni, nampak macam 365 hari tak cukup tu. Okey. Dan kalau balik rumah pula tukar topi lain, menambahkan kesibukan. Okey. Apa yang Dr. Zul buat, dan kalau kita nak lapangkan fikiran, nak tenangkan diri, nak bekerja besoknya ni, penat tu tak hilang. Okey. Apa yang Dr. Zul buat? Mungkin ada hobi, minat apa-apa ke? Kongsi kan? Yang pertama, saya suka menulis. Okey. Jadi saya boleh berdiam diri dengan menulis sebab saya boleh express feeling saya. Tetapi Cik Taja, saya sebenarnya adalah orang sukan. Okey. Jadi sebelum PKP lah. Saya memang saya akan pergi gym. Kita keluar dari ke pompong cikgu sekolah, kita berkawan dengan orang luar. Jadi bila saya join maraton, bila saya join dengan kawan-kawan di gym, saya berkawan dengan ramai orang dan stres kita tu boleh kita kata boleh reduce stress. Kemudian kita keluar minum-minum dengan kawan sebab kita kena ada me time dengan kita sendiri. Dan kalau kita dengan keluarga, memang kita macam family saya ni suka aktiviti outdoor. Jadi kami pergi camping, kami pergi bercuti, macam tu. Jadi dalam 365 hari kita tu, kita kena letak plan bahawa kita bukan robot. Kita adalah manusia. Jadi kita mesti melakukan perkara-perkara yang seronok dan kita macam jadi diri kita yang sebenar. Jadi apabila kita balik ke pusat sumber kita yang banyak kerja, kita refresh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti jaga makan dan tidur. Bab tidur ni memang GPM kata, Dr. Zul, saya tidur tak cukup. Saya memang maklum. Saya pun bagi tahu, saya pun memang tidur tu adalah bab tu yang paling mahal. Tapi apabila kita tidur, kita lakukan makanan kita jaga makanan, kita selalu bersenam, kita akan mendapat tidur yang berkualiti. Kalau kita tidur 5 jam ni, saya memang tidur mati lah. Dan pukul 4.30 saya akan bangun. Sebab saya jenis morning person, saya akan bangun, buatlah perkara-perkara yang patut sebagai orang Islam, dan sambil menunggu subuh saya akan menulis. Dan jangan dekatkan kita dengan perkara-perkara yang negatif. Let it go. Jangan simpan maafkan semua orang setiap hari. Jadi kita bangun pun senang hati. Jadi kita sentiasa berdoa. Yang penting sentiasa berdoa, Allah mudahkan urusan kita, yang datang dalam hidup kita adalah yang baik-baik saja. Jangan membawang. Betul. Sebab membawang nanti kita terjerumus dalam pembawangan tu, kita stres. Itu kan masalah kita. Masalah orang tu. Biarkanlah. Masalah kita adalah masalah PSS kita tu. Masalah kita masalah PSS kita. Masalah kita macam mana nak ajak orang datang ke PSS. Masalah kita adalah macam mana nak ajak orang buat nilam. Itu masalah kita. Kita banyak lagi masalah. So, jauhkan daripada grup gosip sekolah. Sebab grup gosip ni akan membuka aib kita sebenarnya. Kan? Betul kan? Betul. Akan buka aib kita. Dan kita nak minta tolong orang macam mana pula? Lepas tu kalau orang dah tengok kita ni aib, tak naklah bantu. Buat seorang-seorang. Tukar sekolah lain pun jadi benda yang sama juga. Ya, betul. Tak selesai masalah. Sebab kalau sikap kita sama, dibuang kat mana pun kita akan create masalah yang sama. Okey, doktor. Tadi ada satu kita kata chat tadi keluar di paparan yang bertanyakan, saya tak ingat daripada cikgu mana, bertanya tentang dia nak hias PSS. Soalan macam ni pun cikgu Dr. Zul selalu jumpa kot. Nak menghias PSS, tapi peruntukan tu nak dapat dari mana? Untuk jawab soalan tu, dia ada juga kunci dia tu. Dengan siapa lagi kita kena berbaik? Selain daripada pentadbir sekolah, selain daripada baca kantin, kita kena baik dengan kerani sekolah.
kerana sekolah akan tunjukkan jalan bagi idea. Cikgu, sebenarnya cikgu ada duit macam ni. Cikgu buat kertas kerja, okey, ikut seperti mana yang dicadangkan, kemudian bawa kertas kerja itu present kepada pengetua. Kalau pengetua atau guru besar dapat melihat impak, okey, dalam kertas kerja tu senaraikan impak sesiap, tentu dia nak bagi. Sebab selalunya pentadbir tidak akan kita kata takkan dia nak guna macam mana, pentadbir tu dia akan invest untuk sesuatu yang dia nampak kesan atau impak kepada sekolahnya. Jadi kalau nampak benda tu berkesan, ada impak yang tinggi, tentu pentadbir akan beri kelulusan insya-Allah. Yang penting cikgu baik dengan kerani sekolah mungkin akan bimbing bagaimana nak menulis kertas kerja mengikut format yang betul untuk permohonan kewangan. Kita mungkin tahu buat kertas kerja, tapi untuk format kewangan tu macam mana, kemudian kita tahu berapa jumlah baki, berbincanglah elok-elok dengan pentadbir sekolah, insya-Allah. Okey, memang akan boleh dapat. Saya tak pernah lagi jumpa, saya dah bekerja dengan hampir berbelas-belas pentadbir sekolah. Saya rasa tak pernah lagi lah kertas kerja saya ditolak. Okey. Lepas jadi kita, sebelum masuk pintu tu baca doa lah dulu. Buat dia doa je, baca doa dulu. Lepas ni kita nak bincang pula bagaimana nak buat kertas kerja yang berkesan. Dr. Zu boleh ajar tu kot kan. Okey. Jadi untuk tadi, tentang impak lah. Saya nak kongsi sedikit. Okey, impak yang sebetulnya adalah murid. Dalam impak tu mesti kita letakkan murid. Okey, dan kita cuba ikut trend semasa. Okey, untuk makluman semua yang di luar sana, trend kita sekarang ni apa? Trend negara adalah dasar pendigitalan. Betul. Dasar pendigitalan. Jadi kita ikut trend tu. Okey, bila kita buat kertas kerja, kita masukkan sebagai objektif, masukkan sebagai impak, kaitkan dengan pendigitalan. Guru besar tengok, okey, kita sealiran dengan negara, sealiran dengan KPM. Betul. For sure dia akan dapat. Ikut trend. Dan antara tips dalam kertas kerja juga masukkan macam Cik Tajah kata, kalau kita ada aspirasi murid, apa aspirasi murid yang nak capai. Dalam PPM apa pelan ajakan yang mana yang kita nak capai. Jadi apabila pentadbir melihat benda tu, dia takkan tolak, dia memang akan terima insya-Allah. Merujuk semula kepada plan strategik sekolah, plan strategik negara, plan taktikal perpustakaan sendiri, okey, apa yang dibuat, yang dirancang selama 5 tahun, apa dirancang selama setahun, apa segala aktiviti tu, okey, supaya semua tak terlepas. Okey, jadi kita terus kepada soalan yang berikutnya, Doktor. Okay. Ya, boleh. Okey, ini berkenaan dengan persediaan lah. Bila kita dah ke arah ikon, kita dah penuhi kriteria tadi, kita dah jadi sebagai guru yang boleh kita katakan kitalah penyelara kat sekolah, kitalah sebenarnya manager kat sekolah. Selepas guru besar, apa-apa semua rujukkan kita. Kita dah lepas level itu. Okey, tetapi sekarang kita nak mengadap pula kepada penilaian, misalnya, okey, apa persediaan yang sepatutnya kita buat, Doktor? Untuk menjawab soalan Cik Tajah, kita kena lihat dari segi sebelum kita nak buat apa, semasa kita nak buat apa, dan apa tindakan kita selepas menjadi ikon. Okey, saya kongsikan dalam slide. Okey, mungkin teknikal boleh berkongsi. Yang pertama, sebelum. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena study dahulu. Okay, next slide. Kita kena study dahulu borang ikon. Okay, kalau kita kata misalnya kita dicalonkan di peringkat PPD misalnya, biasanya dia akan dimaklumkan awal. Kita dapatkan borang itu dulu dan kita kuasai apa elemen yang ada dalam borang tersebut, supaya kita dapat buat persediaan. Di sini saya ingin mencadangkan agar janganlah Cik Tajah mungkin boleh sampaikan pihak-pihak USDP pun janganlah tiba-tiba aja nak calonkan orang itu sekelip mata. Orang itu perlu buat persediaan. Mungkin kita boleh buat di peringkat daerah atau negeri pelan pembangunan ikon. Kita dah ada calon 2 tahun sebelum misalnya, supaya kita dapat highlight ikon tu seorang yang benar-benar bersedia dan berkualiti. Jadi seorang guru itu perlu kuasai borang ikon, apa elemen yang ada dalam borang tersebut. Dari situ dia boleh sediakan apa dokumentasi dan aktiviti. Kadang-kadang dia ada banyak bukti, cuma dia tak sempat nak buat kalau diambil secara bidang terjun.
Ya, ya betul. Kemudian sediakan file atau evidence sama ada dalam bentuk dokumentasi bertulis ataupun video, atau sekarang ni kita ke arah paperless, boleh menggunakan mailing lah, boleh menggunakan draft dan sebagainya. Mhm. Sediakan maklumat dari segi apa pencapaian kita dari segi peribadi. Kemudian apa pencapaian kita dari segi kompetensi. Kompetensi ni bermaksud apa inovasi yang kita buat, apa sumbangan profesional yang kita terlibat, apa program peningkatan profesional yang telah kita beri sumbangan, apa kajian atau penyelidikan atau penulisan dan apa anugerah. Itu sebab kita tak boleh tiba-tiba je PPD menghantar borang nak mencalonkan cikgu tersebut. Sebab dia perlu Mhm. persediaan yang panjang, khususnya Ya. nak buat kajian tindakan, penyelidikan, sebab kita nak hasilkan ikon yang berkualiti. Kemudian dan ikon itu sendiri perlu persediaan fizikal dan mental. Dia hanya bersedia fizikal dan mental apabila dia diberi masa yang cukup untuk melayakkan dia mengisi borang tersebut. Itu Mhm. sebelum. Kemudian apabila dia dah bersedia, pada hari nak dinilai itu sendiri, jadi dia mungkin boleh kemaskinilah pusat sumber sebab ialah orang besar nak melawat, rangkaian sumber dia dan sebagainya. Dan suka untuk saya nyatakan di sini mengikut pengalaman saya dibantu oleh seluruh warga sekolah semasa penilaian pada tahun 2019. Di mana Mhm. bukan saya bekerja keseorangan sebab cikgu, contohnya cikgu yang jaga bilik matematik, tentu dia sendiri juga nak tunjukkan kolaboratif panitia matematik dengan PSS. Jadi cikgu tu pun buat all the best. Jadi daripada sini hakim akan dapat melihat sejauh mana orang yang bergelar ikon itu dapat bekerja dalam satu pasukan. Kemudian ikon itu juga tips yang seterusnya adalah kadang-kadang kita terlalu banyak benda yang kita nak tunjuk sampai hakim tak jumpa apa keistimewaan kita. Jadi Mhm. disarankan buat satu brosur peribadi. Okey. Mhm. Brosur peribadi yang ni kalau nak penilaian secara bersemuka sebab dia akan flip through apa keistimewaan ikon itu tersendiri. Jadi yang dia nak semok yang lain tu kita kena hanya untuk proses verification sebab dia dah ada idea actually who is that person. Kemudian kita pamerkanlah evidence itu berdasarkan apa yang kita catat dalam brosur tersebut. Kita ready pembentangan, senyum dan tenang, dan antara tips lain adalah Iya. sedia murid untuk menceritakan siapa kita. Dan saya rasa Okey. tips ini juga digunakan oleh Cikgu Syarida Ikon pada tahun 2018 kerana saya Mhm. difahamkan yang membuat pembentangan tu adalah pelajar-pelajarnya sendiri. Mhm. Begitu juga dengan saya sebab bila saya kata ada orang nak menilai cikgu, apa yang awak semua boleh bantu. Cikgu, jangan bimbang, kami akan buat macam dia orang buat macam push lah. Dia orang dapatkan feedback daripada kawan-kawan, apa keistimewaan Cikgu Zurhida. Dia orang buat sendiri dan dia orang menceritakan. Dia orang punya kita kata pandangan itu lebih genuine dan bukan dibuat-buat. Sebab Mhm. mereka lebih mengenali siapa kita yang sebenarnya. Sebab Ya. kalau kita nak cerita sendiri, dia ni mungkin tipu. Even dokumentasi itu mungkin boleh dibohong, tetapi anak murid kita tidak boleh menipu. Betul? Ya, betul Kemudian betul. selepas kita dapat menjadi ikon, tak kisahlah ikon negeri, ikon daerah dan kebangsaan, kita mesti ada niat untuk bersama JPM dan ikon lain untuk membantu membangunkan PSS. Kita tak boleh simpan anugerah tu masuk dalam frame, simpan anugerah tu masuk dalam almari sebab bila dah lantik jadi ikon kita adalah diberi penghargaan, satu amanah untuk kita berkongsi ilmu. Jangan berkira sebab ilmu tu uh, kita kata hasilnya akan dapat kemudian. Mungkin kalau tak sekarang, mungkin setelah kita mati nanti sebab ilmu Mhm. itu adalah satu sedekah jariah yang paling besar. Dan kita berilah penghargaan kepada tim dan sekolah. Sedap bila kita dapat ikon tu bukan kita seorang yang bekerja, the whole school Ya. bekerja untuk kita. Jadi kita bagi penghargaan kepada warga sekolah, kepada pasukan kita, kepada anak-anak kita dan sebagainya. Dan seperti mana yang saya katakan, ikon itu adalah satu amanah, dia mesti berkongsi dengan orang lain. Tetapi sekolah adalah keutamaan. Di mana sesibuk mana pun seorang ikon tu pergi bagi talk, kemudian pergi bantu sekolah orang lain, sekolah dia tu akhirnya tertinggal. Sekolah Gela adalah keutamaan. Anak murid kita adalah keutamaan kerana itu core business kita dan kita dinilai prestasi kita tu yang utama adalah periuk nasi ataupun
di rumah kita sendiri. Okey, barulah kita kata baiki rumah orang lain. Okey, itu adalah persediaan untuk menjadi ikon. Kalau menceritakan persediaan saya sendiri, okey, saya melalui penilaian pada tahun 2019 secara bersemuka. Okey. Dan alhamdulillah saya dapat top 3 pada tahun 2019, yang di mana saya katakan yang present adalah anak-anak murid saya, dan saya memang sempat present lah dalam 20 minit kepada penilai. Kemudian yang lainnya memang saya serahkan kepada anak murid saya, mereka akan buat pameran hasil kerja, hasil aktiviti dilaksanakan. Tapi pada tahun 2022 disebabkan pandemik COVID-19 dan Kota Star sendiri, daerah Kota Star pun diisytiharkan sebagai PKPD 2 kali, sekolah saya ditutup 3 ke 4 kali, akhirnya penilaian dibuat secara online. Tapi, ini saya nak cerita tapi tu. Apabila penilaian itu dirubah kepada online, kita tak ada masa kita nak tukarkan dengan sekelip mata. Kita, macam saya dalam konteks saya kena hasilkan video, siapa yang bantu saya untuk buat video? Saya memang tak tahu video itu dibuat macam mana. Yang buat video itu adalah anak-anak murid saya, yang buat video itu adalah guru-guru tim saya. Okay, dan dibantu oleh JPM yang lain untuk hasilkan video tersebut. Mungkin video tu nanti boleh dipaparkan selepas program ini dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau tim kita kuat, kemudian kita ada kolaboratif yang lain, mereka akan membantu kita di saat susah dan senang. Itu pengalaman saya dinilai sebagai ikon. Jadi sebenarnya saya tak terlibat masa buat video tu, saya hanya melihat video tu setelah video tu siap. Yang buat video tu adalah anak-anak murid saya dengan diselenggara kita diuruskan oleh tim, dan mereka juga dibantu oleh adik-beradik saya lah, tim PSS Idaman, dan berhasil dalam masa 1 hari setengah video tu. Okey, saya ada juga melihat video tu, betul. Kita kata video tu kalau kita tengok iklan dekat TV, video testimoni. Tapi ini video sokongan kita. Jadi itulah nampak, kita boleh nampakkan hasilnya. Kita baik dengan orang akan bantu kita, dan kita tak sedar pun tiba-tiba ada video rupanya. Okey. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-puan di luar sana, cikgu kita ada talian hotline. 1, 2, Okey. 5, Okey, Eight. kita ada talian. 7, 8. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya cikgu dari SD. Maaf cikgu, saya tak apa clear lah. Dari sekolah mana tadi ya? Hello cikgu. Hello. Okey. Boleh cakap? Saya Cik Wan dari SK Kelebang. SK Kelebang. Okey, SK Sri Kelebang, Perak. Okey. Lain tak berapa clear sangat. Apa soalan? Lain tak berapa clear sangat. Lain tak berapa clear. Ya, Saya betul. dengar putus-putus suara cikgu. Itulah. Mungkin cuaca tak berapa. Okey, teruskan soalan cikgu. Okey. Saya nak tanya berkaitan dengan kurikulum yang diajukan oleh PGPM di mana sedang dari Tuan Pengerusi kan. Boleh terangkan sikit lah berkaitan dengan kurikulum ni, mungkin ramai yang nak tahu kan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita teruskan kepada soalan ini tentang kolokium. Okey, jadi sebenarnya kita dah plan tadi, kita nak tayang pada masa akhir. Okey, apa salahnya kita tayang sekarang lah, boleh? Okey, minta teknikal kepada slide yang terakhir tentang kolokium Dr. Zul boleh terangkan sedikit lah. Okey, silakan teknikal kepada slide yang terakhir. Okey, slide promosi. Okey. Yang tu. Okey. Okey. Untuk menjawab persoalan cikgu tadi, Kedah menjadi tuan rumah untuk kolokium amalan terbaik Pusat Sumber Sekolah, Guru Perpustakaan dan Media peringkat kebangsaan, di mana kita berkolaboratif dengan IPG Kampus Darul Aman. Jadi IPG Kampus Darul Aman akan menjadi tuan rumah, dan ini juga merupakan projek bagi kelab Pusat Sumber IPG. Di samping kita bersama-sama dengan pasukan ahli GPM Negeri Kedah, dan kita juga dalam proses melatih pelatih-pelatih guru menguruskan kolokium.
Jadi untuk Mhm. makluman cikgu-cikgu, pendaftaran masih dibuka, akan ditutup pada pada 14 Februari 14. dan 14 Februari dan pendaftaran pembentang pada 12 Februari iaitu esok. Dan untuk makluman cikgu-cikgu juga, kita ada site. Jadi cikgu-cikgu hanya perlu scan QR code tu, semua maklumat memang terdapat dalam site tersebut. Dan dari segi bayaran, untuk ahli, bayaran sebagai peserta adalah lebih murah berbanding dengan bayaran sebagai bukan ahli. Untuk makluman Ya. lanjut, memang cikgu boleh scan QR code tersebut dan segala maklumat memang terjawablah dalam site yang seperti yang dipaparkan dan kita akan laksanakan pada 26 hingga 28 Februari. Cuma untuk makluman yang jauh, 26 itu kita bermula petang khas untuk ahli PGPM di mana kita Mhm. akan buat program di Digital Library Kedah. Kita akan bawakan rombongan makcik-makcik Kiah, okey, yang dah penat datang dari jauh. Pukul 3 kita akan pergi Digital Library, santai, dan kita akan mulakan kolokium pembentangan pada keesokannya di IPG Kampus Darul Aman pada 27 Februari. Dan untuk makluman, bagi peserta yang jauh, boleh menginap di IAB Cawangan Utara yang terletak Mhm. bersebelahan sahaja dengan IPG Kampus Darul Aman dan kita dapat bilik seorang satu. Ni memang biasa standard pengetua lah tu. Tetapi kalau you nak bawa Okey. keluarga, dalam site itu juga ada beberapa iklan ataupun kemudahan untuk menghubungi homestay di sekitar dan juga hotel-hotel di sekitar. Jadi Ah, joinlah beramai-ramai sebab apa, ini merupakan kolokium amalan terbaik pusat sumber yang saya fahamkan yang pertama, sebab kita ya. belum pernah ada lagi program amalan terbaik khusus untuk pusat sumber yang dibentangkan oleh GPM sendiri. Ya, sebelum-sebelum ni kita ikuti IFLA kan, tapi ini satu yang Ya, khas untuk GPM. Orang ya. Kedah kata, moh kita ramai." Itu orang mana tu? Silap negeri. Ramailah Ah, ramai-ramai, Ramailah okey, kita ramai-ramai ramai ah, dan mhm, kita tapi diingatkan supaya semua peserta mematuhi SOP sebab SOP agak ketat sebab kita pun menginap bermalam di IAB. mhm, Jadi semua peserta pembentang diminta untuk buat RTK mhm. kendirilah ke 2 hari sekurang-kurangnya sebelum masuk ke kampus IPG. Ya, mai ramai-ramai, sambil-sambil apa, melancong, makan-makan, Makan kita dapatkan angin. ilmu di sana. Ya, kita berkongsi amalan terbaik dan kita boleh bawa balik buat sama-sama di sekolah masing-masing. Tak boleh nak cakap Kedah lah tu. Tak masuk tau, Tak macam apalah, bunyi belah-belah siam pula. tak apa-apa. Idrakam tak cukup. Okey, okey, kita ada masa lebih kurang dalam setengah jam lagi. Okey, Okey. kita teruskan kepada beberapa soalan yang penting di sini. Okey, antaranya ialah okey, rasanya kita dah habislah tentang ikon. Selebihnya nanti cikgu mungkin boleh rujuk lah cikgu boleh rujuk dengan instrumen ikon sebenarnya dapatkan daripada PPD atau SSTP masing-masing. Okey, seterusnya ini soalan-soalan yang kita kata santai-santai, kita nak berkenalan lagi dengan Dr. Zul. Okey, pada pandangan doktor sendirilah doktor, ya, apakah sebenarnya ukuran kepada GPM yang berjaya? Okey, ukuran GPM yang berjaya. Kita nak nilai. Orang nilai kita nilai diri kita sendiri. Macam mana Cikgu Zul? Sebenarnya, saya suka soalan ni. Apabila Okey. saya mendengar Cik Tajah sebut soalan ni, ukuran GPM yang berjaya, saya suka soalan ni kerana saya nak mengingatkan kepada semua GPM bahawa GPM yang berjaya bukanlah GPM yang senarainya kita kata senarai hadiahnya banyak, berapa kali dia dapat APC, Ya. berapa kali dia dapat ikon, sebab itu rezeki masing-masing. Tetapi JPM yang berjaya adalah JPM yang dapat menarik warganya ke pusat sumber. Okay, JPM Mhm. yang dapat menghidupkan amalan membaca dan JPM yang dapat menimbulkan keseronokan di sekolah dengan pelbagai aktiviti JPM. Okey, mungkin teknikal boleh paparkan slide. Jadi, para JPM
Okey, slide yang saya tandakan S8. Jadi, para JPM, sekiranya sekolah kita, saya guna istilah Kedah, besar ke Lemboy. Okey. Apa tu? Oh, Kedah besar ke Lemboy. Sebab Ah. PSS saya begitu, Cik Taja. PSS Hmm. saya bukan PSS yang kita kata gah, besar dan sebagainya. Sebab saya sekolah lama. Saya mengajar di sekolah perempuan Melayu yang pertamanya di Kedah. So, Okey. imagine dah old school. Okay. Jadi, Mhm. kalau kita dapat PSS yang besar ke Lemboy, jangan menangis sedih sebab kita tengok PSS orang lain 2 tingkat. Kita kena bersyukur kita dapat PSS kecil, senanglah kerja kita untuk mengimarahkan PSS tu. Sekiranya kita tidak ada, katalah cikgu tu, saya ni cikgu PSS di sekolah kurang murid, bilik pun tak ada. Saya Aha. buat kira macam mini pusat sumber secara open di pondok. Kita buat PSS secara open library. Kita Okey. ada little library, boleh mengajak murid berlari ke pusat sumber, okay, mengajak murid berlari ke little library tu, buat aktiviti, ada quiz. Jadi itu adalah sebenarnya ukuran GPM yang berjaya, iaitu GPM yang dapat meningkatkan jumlah koleksi bahan bacaan ke seluruh warga sekolah. Tak kisahlah kita sekolah bawah pokok ke, sekolah kita kata tepi sungai ke, kalau ditakdirkan kita sekolah dalam rakit misalnya, contohlah. Tetapi macam mana kita boleh mengimarahkan program PSS kita itu, mengajak orang join aktiviti kita, itulah GPM yang sangat berjaya. Dan GPM yang berjaya adalah GPM yang boleh buat perkongsian pintar. Sebab ada satu sekolah saya lupa pula nama sekolah tu, di Sarawak misalnya, walaupun sekolah kecil tetapi dia boleh buat jaringan digital yang sangat hebat sebab dia ada perkongsian pintar dengan pihak luar. Kemudian dia ada pelbagai program literasi maklumat di mana pelajarnya duduk di rumah pun boleh melaksanakan aktiviti. Jadi ukuran GPM berjaya adalah ukuran GPM yang boleh buat penambahbaikan dari segi koleksi, perkongsian pintar, literasi maklumat, program membaca, pembangunan profesional, dan saya sebut infrastruktur tu terakhir. Sebab tak semua sekolah boleh transform infrastruktur sekolahnya sebab bergantung kepada bajet. Tapi kalau cikgu dapat, kita kata, saya suka guna istilah PSS bawah pokok. Berbahagialah cikgu sebab ada sekolah yang pokok pun tak ada. Jadi kita boleh buat tempat santai, boleh buat aktiviti dan sebagainya. Yang penting kita menjadikan PSS kita itu dapat mencapai aspirasi murid kerana murid adalah pelanggan kita yang pertama. Pelanggan yang utama adalah murid. Murid kita itu dulu tak pandai bercakap tetapi boleh mempunyai kemahiran berkomunikasi. Dulu pengetahuannya kurang, melalui pusat sumber kita dia dapat banyak baca buku, ensiklopedia dan sebagainya. Pengetahuan dia meningkat. Kemudian anak-anak kita yang darjah 3 dan darjah 4 pun boleh buat program kecil di bawah pokok misalnya. Itu jangan sedih lah kalau PSS kita bawah pokok kan. Tapi kita ada pengawal PSS kecil cilik yang boleh bercerita, yang boleh buat program PSS bergerak misalnya. Saya pernah buat program PSS bergerak di mana orang tak mau nak ke PSS, saya bawa troli, saya minta pengawas PSS berjalan keliling sekolah. Jadi mereka boleh meminjam macam orang jual makanan tu, nak pinjam buku bawa troli saja. Jadi yang penting idea tu. Jadi itu sebab infrastruktur tu untuk sekolah yang tak mampu, kita buat setakat kita mampu. Tapi yang penting macam mana kita dapat menggalakkan orang menggunakan PSS kita. Jadi apapun sekolah kita, SKM ke, SJKT ke, SJKC ke, SK ataupun sekolah menengah, yang penting kita dapat melahirkan 21st century learners, iaitu murid yang boleh berkomunikasi, murid yang boleh berkolaborasi dengan orang lain, boleh berfikir, dan yang penting dia boleh ada kreativiti yang tinggi memimpin orang lain dan melaksanakan aktiviti. Itu adalah GPM yang sangat berjaya. Jadi jangan takut cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu kata saya ni kerja banyak tahun dah, guru besar saya tak nampak pun hasil saya, mungkin tak ada APC dan sebagainya, cikgu terus bekerja kerana saya sangat yakin rezeki itu akan ada, cuma datang atau lambat sahaja. Betul Doktor. Itu masuk ukuran GPM yang berjaya bagi saya. Itulah, ada kaitan dengan soalan di bawah tu. GPM muda, bagaimana nak tarik warga sekolah? Ini cikgu ni terlalu rendah diri ni. Walaupun muda, sebenarnya muda ni banyak energi. Doktor, ulas sikit soalan ni.
Okey, GPM yang muda, bagaimana nak tarik warga sekolah bekerjasama bantu GPM? Sebab skop tugas GPM kan luas. Ya. Cikgu Sal Nura binti Abdul Rani. Pada awal kita bersiaran, saya ada maklumkan bahawa saya menjadi GPM pada tahun pertama saya posting. Jadi Wow. saya memang sangat muda lah. Okey, Six. pada ketika itu 1, ada orang Two. call. Okey, kita ada Five. panggilan sebentar. 2, Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Oh, macam radio lah. Siapa di talian? Okey, ni Cikgu Syakila di talian. Okey, Cikgu Syakila. Masih lagi on air ke? Saya teka. Cikgu Syakila dari Tanah Hitam. Ya. Oh, okey, pandai. Tanah Hitam. Betul ke? SK Tanah Hitam. Okey. Line okey tak? Dengar tak? Okey, Sebab clear. mungkin kan? Teruskan, clear. teruskan. Okey, teruskan. Keluar sekejap. Okey. Okey, Okey, clear tak? Okey, boleh. Silakan, Cikgu saya. Okey. Tak tanya soalan ni? Ya, silakan. Nak tanya Dr. Zu. Bukan nak tanyalah. Nak Cikgu Zu share lah. Share. Untuk menarik semua warga sekolah. Untuk make semua warga sekolah termasuk guru, staff, kaki tangan walaupun orang kata kaki tangan bawahan untuk join aktiviti pusat sumber tu. Okey. Apa pengalaman Cikgu Zu yang paling interesting lah yang boleh Cikgu Dr. Zu share pada petang ni? Yang boleh bagi idea untuk yang baru-baru ni kan, yang terutamanya sekolah muridnya yang tak ramai dalam 500 ke bawah ni. Cikgu-cikgunya kebanyakannya waktu dia pack kan, 30 dekat 30 waktu. Jadi nak menggalakkan mereka untuk join aktiviti dan masuk ke pusat sumber untuk pinjam buku ke apa ke. Okey. Apa yang pengalaman Dr. Zu yang paling interesting yang boleh jadi panduan pada kita orang ni? Okey, baiklah. Tak ada soalan, cuma nak Cikgu Dr. Zu share je. Okey, baiklah. Jelas dengan permintaan tu. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Syakila ya. Terima kasih banyak. Okey, kita minta Dr. Zu beri sedikitlah ulasan. Terima kasih. Sedikit pandangan daripada Dr. Zu. Kira soalan ni memang soalan yang panas sebab kita dah terima kasih Cikgu. Okey, soalan yang diutarakan ni memang soalan yang panas sebab kita sentuh dah sedikit di awal tadi, tetapi mungkin saya tambah sedikit. Saya nak highlight satu soalan. Cikgu, kita nak orang kita nak orang datang ke pusat sumber kita. Kita nak tarik orang bersama kita. Adakah kita bersama dengan orang lain? Okay. Sebenarnya Cikgu, pada awal saya berkongsi pengalaman saya. Pada awal saya nak memajukan PSS itu sebab saya pun GPM muda, sampai saya jawab soalan yang GPM muda tu lah. Okay. Saya mengaku saya tidak menolak sebarang AJK yang atas tugasan yang diberi. Bayangkan saya SULDP sebab sekolah saya 1,000 lebih orang. Saya SULDP, saya pun jadi GPM. Ketika itu juga saya memang aktif dalam pasukan sekolah di mana saya melatih sendiri anak-anak buah saya, latihan kawat. Kemudian saya juga jurulatih gym Rama. Kalau orang tengok tu memang macam tangan sotong. Okey, tetapi apa yang saya nampak benefit ini adalah saya ada ramai kawan. Jadi anak-anak KRS saya itulah yang digunakan untuk kalau kita buat macam hari Minggu membaca ke kita kata pelancaran atau gimmick, anak-anak KRS itulah yang createkan gimmick dan sebagainya sebab kita ada pasukan yang kuat, anak-anak yang kita kata sangat close. Kemudian saya juga ada guru pasukan sukan, saya ada guru pasukan unit beruniform sebab kita masuk sekali dalam setiap AJK tu. Pada peringkat awal memang tidak ada formula lain untuk saya lah.
yang saya lalui kerana saya sendiri masuk dalam dalam semua AJK. Jadi tak timbul masalah dengan jadual yang banyak, yang kita kata jadual banyak, kemudian saya nak buat 19 tugas GPM, memang banyak, tetapi kita mungkin ada target tahun ini apa dan sebagainya. Tetapi kita kena masuk dulu di rumah orang, baru orang masuk di rumah kita. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah apabila kita buat aktiviti, kita war-warkan dan kita libatkan juga guru dengan cara mungkin guru, kita bagi pengiktirafan, peminjam bertuah guru, kuis bagi guru, walaupun hadiahnya simple. Contohnya cikgu mungkin nak pen merah. Okey, siapa yang pinjam buku hari ni, aku bagi pen merah. Okey, dia pinjam buku untuk anak dia. Okey, sebab di pusat sumber saya, anak-anak staf juga datang. Sebab waktu bersekolahan, sebab sekolah menengah kan boleh lewat. Jadi pelajar sekolah rendah akan datang meminjam buku dan sebagainya. Kemudian apabila kita bekerja, kita libatkan juga pekerja sekolah. Kita ceritakan juga macam contohnya saya ceritakan juga kepada makcik cleaner, pakcik cleaner, hari ni pakcik elok tak kalau kat sini kita buat sudut bacaan. Cuma pakcik rasa elok tak pakcik bagi cadangan dan sebagainya. Kadang-kadang apabila kita melibatkan diorang suka. Ya, Sebab dia orang contribute sekali. Kadang-kadang dia orang siap, cikgu saya marah betul lah siapa yang selalu bagi kotak kawan saya. Dia dah penat saya sapu. Sebab dia rasa dia jaga tempat tu. Dan lepas dia buat kerja dengan kita, jangan berkira. Belanjalah makan. Bukannya banyak pun kan, jadi kita pun dapat pahala sedekah. Jadi dengan sendirinya kalau lah kata ada pelawat datang ke sekolah saya, diorang memang akan datang ke PSS dulu. Zu, ada pelawat, cikgu PSS okey ke, nak sapu PSS dulu ke mop PSS, diorang jaga PSS dulu. Begitu juga dengan anak-anak murid saya, dia kata cikgu dah ready cikgu, ada Nazir nak datang. Padahal kita dulu relax lagi kan, sebab kita mungkin fikirkan nak masuk kelas untuk pencerapan dan sebagainya. Tetapi mereka merasakan bahawa PSS tu hak mereka sebab kita libatkan mereka dalam semua aktiviti. Jadi kalau untuk cikgu muda, mungkin cikgu boleh tangkap seorang taiko ataupun orang yang lama di sekolah itu yang positif. Jangan tangkap cikgu yang lama yang negatif. Cikgu yang lama yang positif, yang mungkin banyak dia punya aura, kita kata vibe dia tu kan. Ajak buat program bersama. Contohnya di panitia bahasa ada guru cemerlang bahasa misalnya, buat program bersama. Jadi guru ni dah ada aura untuk menarik orang, kita tumpang. Esok lusa orang tumpang kita balik. Jadi kita lihat bahawa sekolah kita tu tidak ada perkara-perkara yang negatif, kita ambil yang positif saja. Yang negatif kita buang. Akhirnya orang semua akan bersama kita ni, insya-Allah. Ya, betul. Melihat kelebihan orang lain untuk membantu kita. Yes, betul. Alright. Okay. Masa nampaknya tidak mengizinkan kita lah, Dr. Zul. Ada berapa lagi kita nak bincang sebenarnya. Okay. Sekarang jam sudah menunjukkan 4.30. Saya tak nak ambil masa cikgu-cikgu yang menonton lama-lama. Hari ni adalah hari bersama keluarga. Faham? Esok hari cuti. Okay. Jadi kita nak pergi kepada soalan yang terakhir lah, Dr. Zul. Ya? Soalan terakhir. Dan akhir kita akan buat rumusan lah sedikit daripada Dr. Zul. Okay. Dr. Zul sendiri dah jadi GPM sejak tahun 2006 sampai sekarang 2002 sorry. 2006. 2006 tu lantikkan GPM. Okey. Ada lagi panggilan nampaknya. Okey, kita ada panggilan lagi ya. Kita ada jawab panggilan lagi. 4. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera. Ya. Saya Shalmiza, GPM dari SK Haji Mahmud. Ini bertanya soalan. Ya, silakan, cikgu. Okay. Apakah aktiviti galakkan membaca yang sesuai di kalangan warga sekolah dalam norma baru sekarang ini? Aktiviti galakan baca yang sesuai di kalangan warga sekolah dalam norma baru sekarang. Okey, dalam norma baru sekarang. Okey, galakan membaca untuk warga sekolah dalam keadaan norma baru sekarang. Semua orang tahulah sekarang ni pandemik. Okey, silakan doktor. Terima kasih cikgu. Okey, saya terus menjawab ya semasa tak mengizinkan. Saya kongsi 2 program yang sedang berlangsung di pusat sumber saya. Yang pertama, kami ada program
pembacaan menggunakan rak maya Blink. Okey, cikgu-cikgu ingatkan, saya ingin ingatkan cikgu-cikgu untuk membangunkan rak maya, cikgu pastikan cikgu dapat rak maya yang authorized ya, sebab takut nanti penulis saman cikgu. Ya, Saya ada seorang isu. penulis, ada isu hak cipta nanti, Betul, ada jadi isu. belilah rak maya daripada Blink. Okey. Kemudian daripada rak maya tersebut kita laksanakan pelbagai aktiviti seperti pembaca terbanyak, rekod nilam tertinggi dan sebagainya. Selepas mereka membaca, kita bagi link Google Form. Jadi mungkin boleh buat pertandingan antara kelas dan sebagainya. Jadi sekiranya tiba-tiba PKP, tiba-tiba sekolah ditutup. Jadi anak-anak kita di rumah sudah ada bahan bacaan. Mereka tak duduk saja. Dan syukur alhamdulillah pada bulan Disember kami mendapat PSS Sekolah SMK Sarabaya mendapat rating pertama pembaca terbanyak rak maya Blink. Dan alhamdulillah bulan Januari ni kami mendapat tempat keempat, tapi masih lagi sekolah menengah pertama yang terbanyak. Jadi apabila kita ada rak maya, kita jangan just bacalah, kita mesti buat aktiviti dari rak maya tersebut. Pembaca terbanyak, kemudian letak target, maksudnya pastikan mereka dah capai target 1 bintang, 2 bintang. So dari rak maya tu mesti buat aktiviti. So aktiviti yang paling simple adalah aktiviti nilam, buat pertandingan, pembaca terbanyak, kelas pembaca terbanyak dan juga bagi ganjaran kepada guru tingkatan yang anak didiknya paling banyak sekali buat nilam. Sebab kita tak mampu buat sorang-sorang, jadi guru tingkatan tu pun dia dapat cream crackers pun dia dah gembira dah, hasil dia viralkan rak maya itu dalam grup sekolah. Okey, itu yang pertama. Okey, itu sekiranya anak murid kita berada di rumah. Sekiranya anak murid kita berada penggiliran sekarang lah. Okey, saya ingin kongsikan PSS kami dalam proses melaksanakan library launch, iaitu perpustakaan terbuka di mana walaupun dalam tempoh pandemik ini, PSS saya ni tetap tak boleh ditutup, Cik Taja. Sebabnya tiap hari mesti ada yang nak masuk. Jadi kami buat konsep drive. Walaupun kita, dia orang telefon, pernah PSS buka tak cikgu? Saya katakan sekolah tutup, tekan PSS pintu tu dibuka. Jadi waktu rehat kami buat drive-thru. Jadi kita jadikan PSS tu macam kedai buku. Jadi dia orang masuk dalam masa 5 minit, layoutkan semua buku di atas meja, dia orang boleh memilih dengan cepat dan kita buat secara manual lah. Kita kata kaunter tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan pinjam sendiri. Dia orang tulis sendiri. So jadi SOP sangat terjaga. Dan itu yang di PSS. Kemudian kami juga ada bawa buku-buku ke luar PSS sebab di luar PSS dia lebih open air. Di sinilah gunanya rangkaian-rangkaian sumber. Jadi rangkaian sumber kita hidup balik. Okey, kita ada di container, di Little Library, ada buku-buku yang, jadi isu di sini mungkin buku tu kita kata takut hilang dan sebagainya. Selepas rehat kita masuklah simpan balik dalam rak berkunci dan sebagainya. Tetapi kawasan itu kita label lah. Macam saya labelkan Izni memang kawasan A, so dia jadi YB kawasan A. Bedah YB kawasan B, so dia jaga kawasan B. Jadi proses aktiviti library pinjaman pulangan tu tetap berlaku walaupun dalam tempoh pandemik. Jadi kita kena kreatif lah macam mana supaya PSS kita tak ditutup, tetap berjalan seperti biasa. Jadi saya bagi 3 idea tu, cikgu-cikgu boleh laksanakan insya-Allah. Alhamdulillah, itulah perkongsian daripada Dr. Zul. Okey, Dr. Zurida. Saya nampak tadi ada satu lagi tau, keluar chat dekat situ. Bagaimana nak bekerja, bagaimana nak tarik lagi orang bekerja dengan kita. Nampaknya banyak soalan macam itu. Hari ni saja kita jumpa 3 soalan macam itu. Okey. Jadi mungkin akan datanglah kita perlu buat satu buara lagi. Bagaimana nak kerja pasukan? Dan untuk menjawab persoalan ini sebenarnya, okey, cikgu-cikgu dapatkan buku panduan PSS Idaman 1. Oh, tak nampak. Sorry, saya ada green screen. Tak apa nampak. Panduan PSS Idaman 1. Okey, dan panduan PSS Idaman 2. Dalam ini kami 5 beradik berkongsi rahsia bagaimana membangunkan PSS Idaman. Memang tips dalam ni memang tak akan jumpa di kursus dan sebagainya sebab ini ada tips berdasarkan pengalaman. Di dalam ni memanglah memang ada rahsia dengan siapa kita nak berbaik. Okey, macam Cikgu Prasad misalnya, macam mana dia boleh menarik komuniti
Saya Mhm. berpeluang pergi ke kampung Titingan. Bayangkan kita kata perkampungan setinggan tapi Ya. rumahnya ada perpustakaan keluarga. Jadi semuanya Okey. dikongsi dalam buku ni, bagaimana Cikgu Syahrida Mhm. menguruskan anak-anak PSS-nya, bagaimana Ustaz Azlan Abah mengurus PSS-nya, semua diceritakan. Dan tunggu buku kami 6 beradik. Okey, Ya. kita tambah seorang lagi GPM iaitu Cikgu Juliawati, 6 beradik dalam buku PSS Idaman Norma Baru. Jadi jawapannya insya-Allah memang ada dalam ni. Akan temui jawapan dalam buku tersebut. Okey, mungkin ada Yes. kalangan GPM yang menonton ni dah ada buku tu, mungkin boleh type dalam chat, kongsikan dengan orang lain apa tajuk buku, ya? Silakan. Sebab tadi kita nak tunjuk berbayang-bayang sebab green screen. Okey, Dato' Zul, kita teruslah kepada soalan yang terakhir lah. Okey. Baik. Saya gembiralah hari ni bersiaran dengan Dr. Zuridah Hanim binti Datuk Mat Ahir. Dengan orang yang petah bercakap. Banyak ilmu. Tadi banyak pujian untuk Dr. Zul. Perkongsian yang menarik. Semoga apa yang kita bincangkan hari ni jadi semangat untuk semua GPM yang menonton ini. Okey. Cik Tajas, Saya. minta maaf, tadi ada satu soalan sebab saya perlu jawab sebab dia tanya beberapa kali bagaimana dia rasa down sebagai GPM, macam mana nak menarik orang lain. Okey. Ya. Bagaimana nak bagi tugas kepada guru dalam program PSS yang banyak tu. Rasa Ini diri ini soalannya. tiada power. Okey, cikgu, Okey. untuk memberi tugas jangan guna istilah memberi arahan. Ya. Guna perkataan kita. Kita Okey. akan buat. Kita akan bersama-sama. Jangan lupa kita ada program nilam. Means that mereka tak rasa diberi arahan. Kita bekerja bersama. Dan jangan kita pandai bagi arahan je, kita tak buat. Kita bersama dengan dia. Itu tips. Dan cikgu jangan bagi banyak tugasan. Cikgu fokus satu dulu. Bagi berjaya, yang penting ada kesan. Kemudian barulah bergerak kepada yang lain. Jadi ada keseronokan bekerja bersama. Kalau tim kita, macam sekarang sekolah perempuan, tim kita seronok pakai t-shirt sama colour, tak apalah kita pakailah t-shirt sama colour. Okay, kalau tim kita suka pakai, lepas tu keluar makan cendol misalnya, kita follow je lah. Sebab yang penting kita nak wujudkan rasa kasih sayang tu. Kita Sebab nak kebersamaan. bila seorang kita tak boleh pergi jauh. Sebab pepatah Afrika ada sebut, bila seorang tak boleh pergi jauh. Tapi kita berlari pun kita tak boleh pergi jauh. Tapi bila kita ramai, kita boleh pergi jauh sampai yang sesuatu yang kita tak pernah sampai, kita akan sampai insya-Allah dengan pasukan yang kuat. Dan saya nak tambah sedikit lah doktor, satu tips lah macam doktor beritahu tadi. Okey, kita macam nak dapatkan groom orang lain, kita kata gunakan words kita bersama buat. Okey. Dan satu lagi saya nak kongsi sikit lah, mungkin boleh gunakan. Itulah gunanya berbaik dengan pengetua atau pentadbir yang lain. Okey, jadikan mereka tu adalah punca kuasa untuk meminta guru-guru lain terlibat sama. Betul. Setuju. Sangat setuju. Jadi janganlah bergaduh dengan pentadbir sekolah anda. Ya, betul. Okey, itu juga sumber kewangan kita kan, kunci selain daripada kerani tadi. Yes, itu banker. Banker kita. Okey. Baiklah Dr. Zul. Kita nak akhiri siaran kita hari ini. Okey, sedikitlah nasihat daripada Dr. Zuraida untuk GPM yang menonton sama ada hari ini, mungkin menonton selepas ini. Apa doktor nak sampaikan? Silakan doktor. Okey, saya nak bagi kata-kata semangat kepada semua di GPM. Saya dah sediakan dalam slide yang second last. Mungkin teknikal boleh paparkan supaya kita sama-sama renung balik. Okey, S11 bahagian teknikal. S11. Okey. Kita sekarang cakap tentang norma baru. Adakah kita seorang GPM yang masih lagi berada di norma lama atau GPM yang 21st century, abad ke-19, abad ke-20? Kita nak tukar orang, tukar diri kita. Kita nak ubah orang, ubah diri kita. Kita nak ubah persekitaran sekolah, kita ubah dulu rumah kita. Jadi yang pertama, saya nak ingatkan di di sekolah ada berapa orang GPM? Kita. Jadi kitalah yang diberi amanah kerana
kita ada kepercayaan kita boleh buat sebab pentadbir sekolah tak simply lantik cikgu. Mungkin pelantikan cikgu tu telah pun dibincangkan, memang pun dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan. Mereka telah melihat potensi cikgu, mungkin cikgu tak nampak. Jadi Ya. kita diberi amanah kerana kepercayaan yang diberi. Mereka percaya kita boleh buat. Dan bagi umat Islam, kita dipilih Allah atas keupayaan dan keistimewaan diri. Bukan sengaja-sengaja Allah meletakkan kita menjadi seorang GPM. Kita Ya. patut berbangga kerana ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT ialah Iqra, membaca, bukan bersolat, bukan mengucap 2 kalimah syahadah, bukan pergi haji, bukan berpuasa dan sebagainya. Jadi orang yang menggerakkan kalimah Iqra itu adalah kita. Jadi Allah dah letakkan amanah itu, amanah yang besar. Jadi kita perlu membuktikan bahawa kita boleh buat. Dan kita diberi tanggungjawab atas keyakinan bahawa kita mampu melunasi apa harapan sekolah, apa harapan anak didik kita dan apa harapan seperti mana yang tercatat dalam bidang tugas GPM. Dan kita Ya, betul. diberi peluang untuk berjuang dalam arena kita sendiri. Sebab macam saya kata, cikgu-cikgu menjadi GPM itu adalah satu pekerjaan yang peluangnya sangat luas. Kita ada banyak bilik, kita ada banyak rangkaian set, kita ada tanah untuk Ya. jadikan taman. Kita boleh buat the whole activity untuk sekolah. Orang lain tak ada. Dan kita antara yang terkaya di sekolah. Ya. Jadi inilah peluang yang kita ada untuk tunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Dan kita ditentukan Allah untuk membuat perubahan dan kita dikurniakan Allah ruang dan peluang untuk membuat perubahan yang mungkin kita tak menjangkakan. Jadi apa yang penting, kita buat kerja kita setiap hari, jadikan hari kita tu hari yang terbaik dan catat apa yang kita buat tu dalam buku rekod. Supaya nanti mungkin kita ada peluang masuk PSS Cemerlang, kita ada evidence, kita nak jadi GC Cemerlang, kita dah ada evidence. Evidence itu kita dapat daripada buku-buku rekod kita tu, apa yang kita buat. Dan last sekali, a negative thinker seeks difficulty in every opportunity. Kalau kita rasa negatif, memang kita akan negatif lah. Tak akan nampak benda tu susah. Tetapi a positive thinker seeks an opportunity in every difficulty. Setiap kesukaran itu akan dilihat sebagai peluang. Kalau tak percaya, bacalah buku ini di mana saya sendiri berkongsi bagaimana saya membangunkan PSS kerana untuk makluman semua, saya bukan direct cikgu Cik Taja. Saya adalah bekas accountant. Oh, okey. Saya ada bekas accountant, kemudian diminta jadi GPM, dapat PSS di tingkat 4, kemudian biasalah macam-macam masalah. Tetapi bagaimana kita melihat itu satu peluang dan daripada situ kami menang banyak anugerah inovasi. Jadi boleh dapatkan buku ini. Saya nampak banyak soalan macam mana nak dapatkan buku ini. Mungkin saya boleh bagi link Shopee kepada Cik Taja ataupun Cikgu Man supaya GPM yang di Perak khususnya lah dapat buat pembelian melalui link Shopee terus kepada penerbit. So itu saja perkongsian saya, insya-Allah. Saya serahkan balik kepada Cikgu Taja. Okey. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zuridah Hanim kerana bersama dengan kita. Dan saya nak tambah sikit lah tadi Dr. Zuridah. Selain daripada kita ni kaya di sekolah, kita juga adalah berkuasa. Berkuasa dari segi apa? Berkuasa untuk merentas panitia-panitia lain. Betul. Dan kita juga berkuasa untuk merentas sekolah, pergi ke agensi, pergi ke sekolah mana-mana sahaja sebagai jaringan dan jalinan. Nampak tak? Besar tak kuasa kita? Betul. Betul. Kalau sempat tengok ada slide yang kita masa tak mencuba, ada gambar super library. Okay, we are a super librarian in the school. Jadi berbanggalah cikgu jadi GPM. Jangan susah hati. Kita orang paling kaya, paling banyak kawan, paling banyak nanti kita boleh buat rakan strategik dengan transformasi GPM. We are a super librarian. Kita boleh ubah environment. Kita boleh dapatkan sokongan. Kemudian kita boleh engage warga sekolah dalam aktiviti membaca literasi maklumat sehingga beri impak kepada murid. Dan yang paling penting, kita mesti buat apa yang orang harapkan GPM boleh buat. Begitulah juga kita perlu, sebab ada dua, harapan GPM kepada orang lain dan harapan orang lain kepada GPM. Jadi
jadi kita pun nak kena buat yang terbaik kerana mungkin orang mengharapkan yang lebih daripada kita buktikan GPM di Malaysia bukan kaleng-kaleng. Ya, betul. Bukan calang-calang Okey, baiklah. Kita telah pun sampai ke penghujung. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zurida Anim kerana sudi menerima undangan SSTP Perak untuk bersama pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang lain boleh Dr. Seandainya ada jemputan InsyaAllah. lain. Dan Ya. jangan lupa kita bersiaran setiap hari Jumaat untuk pelbagai topik yang berbeza. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Selamat bersantai, selamat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.